Ustaz dia bagi jawapan tu kira ada mantap padu dah tu. Bila mereka Islam. Cuma tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara detailnya, terperinci, sudah tentu perlu dibahaskan pecahan-pecahan Syiah secara keseluruhan. Syiah ni dia ada banyak kecenderungan dia. Cuma biarlah kita bercakap perkara yang realiti. Sebab kalau orang bercakap ni Syiah, oh tak ustaz, Syiah ada berapa puluh cabang, ini. Kadang-kadang benda tu tak realiti. Tak ada pun orang anuti seperti itu. Kita bercakap realiti dalam negara kita pada hari ini. Syiah jenis mana yang dominan di dunia? Yang dominan, yang ada negara dia, yang ada gerakan di mana-mana. Syiah yang mana satu? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak lain dan tak bukan Syiah Imam 12 yang paling dominan di dunia pada hari ini. Mereka ada negara Iran, mereka ada negara Iraq, mereka berkuasa di Lebanon. 70% rakyat di Bahrain adalah orang mereka. Di Saudi mereka masuk. Di Dammam contohnya, di Madinah Syarqiyah ada kampung mereka. Mereka masuk tuan-tuan. Dalam negara kita Syiah tu pula ada. Memang walaupun orang kata Syiah Bohara di Penang, itu semua terpencil, yang bukan ada movement dan gerakan-gerakan dakwah ni. Yang ada, yang dah buat kempen, yang dah turun cerita kepada masyarakat, berdebat sana sini, hasut mahasiswa-mahasiswi. Tuan-tuan, itu Syiah Imam 12. Syiah Imam 12. Tuan-tuan, asas pertama sekali, tuan-tuan nak tahu sesat tak sesat mana-mana aliran, itu nombor satu sekali. Syiah ni kita tengok nombor satu sekali dia apa? Kafirkan sahabat Nabi. Selesai masalah. Memadai dengan satu poin ini sahaja kita dah boleh reject Syiah. Tak boleh pakai dah. Kenapa saya cakap macam ni? Apa masalah sahabat Nabi? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa kata Nabi tentang sahabat Nabi? La tasubbu ashabi. Jangan kamu hina sahabatku. Sesungguhnya lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin jabala, sekiranya kamu bersedekah dengan sebesar gunung Uhud emas, takkan sama dengan sahabatku bersedekah sebiji kurma. Wala nasifah, walaupun separuh, takkan sama. Maknanya kemuliaan kedudukan sahabat Nabi di sisi Nabi SAW sangat tinggi. Tuan-tuan, Allah endorse sahabat Nabi. Kita kalau ustaz nak ceramah, kena ada tauliah. Kita pentauliahan daripada Majlis Agama Islam Negeri. Pentauliahan itu tuan-tuan sebagai syarat untuk mengajar dalam masjid. Bukan pentauliahan itu adalah syarat untuk mengesahkan apa yang ustaz tu ajar benar atau salah. Tauliah adalah benda teknikal. Betul? Okey. Tapi pentauliahan yang Allah berikan kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in adalah pentauliahan tentang amanah mereka, tentang kebaikan mereka, tentang kemuliaan mereka. Hari ini ada saja tauliah yang diberikan, tapi diberi pada ustaz yang tak kena. Tengok-tengok rupanya bawa ajaran sesat, cepat-cepat Majlis Agama Islam batalkan tauliah dia. Betul tak? Ada kes. Sebab apa? Sebab dia kata dia nak mengajar Quran. Dia pergi minta tauliah mengajar Quran. Okey, ajar Quran. Kemudian dapat tauliah, dia pergi kat masjid, dia bawa masuk agenda Syiah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Majlis Agama Islam dapat tahu, lalu dibatalkan tauliah dia. Sahabat Nabi tauliah daripada Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Tuan-tuan, mereka-mereka yang mendahului kamu daripada generasi terawal, daripada golongan muhajirin dan ansar. Muhajir disebut dalam Al-Quran, state perkataan mereka. Muhajirin dan ansar, dan mereka-mereka yang mengikuti jejak langkah golongan-golongan ini. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Yang mana benda ni tak ada pun pada bangsa kita. Melayu tak di-state, tak disebut dalam Quran maupun hadis. Tak ada bangsa Cina, tak ada bangsa India, tak ada. Disebut muhajirin dan ansar. Bila kemuliaan seperti ini Allah berikan kepada mereka, kenapa tuan-tuan? Kerana sangat banyak faktor yang menyampaikan agama kepada kita. Siapa kalau bukan mereka?
Kalau bukan Umar Al-Khattab meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi sampai kepada kita, tuan-tuan, kalau bukan Umar Al-Khattab mencadangkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran dibukukan, tak ada Quran pada hari ini. Kalau bukan Osman susun semula Al-Quran, tulis semula dan bakar tulisan-tulisan yang berbeza untuk satu padukan umat Islam, takkan sampai Quran kepada kita pada hari ini. Kalau anak Umar Al-Khattab tak ada, Abdullah ibn Umar tak ada, hadis Nabi tak sampai kepada kita. Tuan-tuan, ini sahabat-sahabat Nabi. Sebab tu mereka dimuliakan. Sebab tu ciri-ciri kita nak kenal orang ni ahli sunnah ke tidak, memuliakan sahabat Nabi. Itu nombor satu. Ini kena masuk dalam silibus pengajian di sekolah. Mencintai sahabat Nabi, ahli keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Sebab Syiah dakwa kita benci kaum keluarga Nabi. Tak. Ahli sunnah cinta kaum keluarga Nabi. Tapi kita ada disiplin. Kita bukan melampau-lampau seperti mereka nak mempertuhankan Ali bin Abi Talib. Tak boleh. Memaksumkan Fatimah bebas, beda salah dan silap, dosa dan sebagainya. Tak boleh, itu salah. Kita cinta Ahlul Bait, kaum keluarga Nabi, dan kita cinta pada sahabat Nabi. Tuan-tuan, sebab apa Syiah nak musnahkan sahabat Nabi, kafirkan sahabat Nabi? Sebab mereka nak memisahkan umat Islam dengan sumber agama kita. Sahabat Nabi adalah sumber agama. Dalam mazhab Maliki, contoh saya berikan, menetapkan bahawasanya kesepakatan sahabat Nabi itu satu hujah yang besar. Antaranya ijma'us sahabah. Contoh, maknanya bukan benda yang kecil, benda yang sangat besar. Jadi ini kita kena faham sensitivity. Sebab kadang-kadang kita, orang cakap sahabat Nabi ni kita buat tak tahu je, tak serius. Sebab tu kita kena banyak baca riwayat tentang perjuangan sahabat Nabi. Tuan-tuan, kita bercakap kita cinta dekat Nabi pada hari ini dengan membuktikan kita berkumpul di dataran dan kita beriahanana. Okey, fine. Itu satu kelompok. Orang nak buktikan cinta daripada Nabi SAW. Tuan-tuan, sahabat bukan buktikan cinta kepada Nabi dengan cara yang seperti itu. Cara mereka buktikan kecintaan mereka kepada Nabi dengan darah mereka dan nyawa mereka, yang mana kita tak mampu buat pada hari ini. Tidak ada daripada kalangan kita yang membuktikan kecintaan kita kepada Nabi dengan melakukan sedemikian rupa. Tumpahkan darah mereka sendiri, jadikan badan mereka sebagai sasaran kepada panah-panah, kepada perisai-perisai, kepada tombak-tombak, pedang-pedang, semata-mata mempertahankan Nabi SAW di belakang mereka. Tidak ada wanita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana Nusaibah, seorang wanita di zaman Nabi SAW, bangkit mempertahankan Nabi dengan pedang dia sendiri. Tak ada anak muda pada hari ini seperti mana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, usia 13 tahun, bertemu dengan Nabi, ingin berdaftar pergi ke perang Uhud. Tak ada. Jadi jangan kita ketepikan soal sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kedudukan mereka dimuliakan Allah dan Rasul. Jadi memadai satu topik ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengkafiran Syiah terhadap sahabat Nabi, menjadikan mereka bukan daripada kalangan kita. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, antara orang tokoh ilmuwan yang cuba mengadakan usaha-usaha mendekatkan antara ahli sunnah dengan Syiah. Tapi tahun 2013 dia telah mengangkat bendera putih. Give up. Tuan-tuan, apa kata dia? Selama mana Syiah tidak menghentikan pengkafiran mereka terhadap sahabat Nabi, maka selama itu ahli sunnah sama sekali tidak boleh bergabung dengan Syiah. Mustafa As-Sibai, ulama Syria, pergi berkampung di Lubnan, perkampungan Syiah, nak cari titik temu antara Sunni dengan Syiah. Akhirnya balik semula ke Syria, menulis buku bahawasanya mustahil ahli sunnah bergabung dengan Syiah selama mana mereka tidak menghentikan pengkafiran mereka terhadap sahabat Nabi. Tuan-tuan, kita boleh terima orang doa depan kita laknat Abu Bakar, laknat Umar, astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, tak boleh tahan, kerana saya tak boleh tahan sabar.